Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dapat kita bertemu sekali lagi secara maya. Baik, untuk minggu ni Ustaz nak sambung pelajaran ataupun unit bahagian tilawah Al-Quran. Kita masuk pada tajwid. Ini Qalqalah unit 7 muka surat 37. Qalqalah boleh buka semua surat 37. Baik. Baik, Qalqalah ni merupakan salah satu daripada tajwid yang hukum, tajwid yang kita perlu tahu, wajib tahu. Sebabnya kita baca Quran memang banyak bertemu dengan tajwid Qalqalah ni lah. Okey, sama ada di tengah ayat, di tengah perkataan, di tengah kalimah, ataupun di hujung kalimah, ataupun kita matikan kalimah tu, wakafkan kita kalimah tu. Baik, Qalqalah ni lebih kepada macam kita nak sebut getaran kepada kalimah yang kita sebut tu. Contoh, nak mudah kita tengok contoh teruslah. Contohnya kita baca surah Al-Ikhlas kan, Qul huwallahu ahad. Ahad, ada getaran ahad kan. Tu kena ada yang tu tak boleh. Kalau tak ada tak boleh. Tak boleh. Itu kalau Qul huwallahu ahad, Allahu samad, tak boleh. Salah hukum dia. Kalau sengaja, dosa lah. Sebab sengaja melanggar tajwid dalam Quran. Faham? Okey, baik. Tak apa. Okey, untuk pengetahuan kamu, Qalqalah ni dia ada 5 huruf. Okey, kalau kamu tengok kepada paparan skrin ni ataupun tengok dalam buku teks kamu muka surat 37 tu, inilah huruf-hurufnya. Qaf, Tad, Ta, Ba, Jim dan Dal. Ada 5 huruf saja. Okey, apa huruf-huruf tersebut? Ni Qaf, Ta, Ba, Jim dan Dal. Dan macam mana huruf tu dikatakan Qalqalah? Tengok pula contoh. Ustaz terus pada contoh. Sebab kita mudah contoh kan. Mudah terus pada tengok contoh. Tengok contoh yang pertama ni. Qalqalah ni bagi pada dua pula. Qalqalah sughra ataupun Qalqalah kecil. Dan kedua Qalqalah kubra. Qalqalah sughra ni huruf Qalqalah, okey, yang bertanda matilah, ataupun tanda dia macam ni. Tanda ni kan, huruf qa tu kan, tanda mati. Okey, berada di tengah-tengah kalimah. Tengok, berada di tengah-tengah. Bittaqwa, qa tu berada di tengah-tengah kalimah tu. Ta ni berada di tengah-tengah. Kan? Di tengah tu bukanlah tengah betul. Tengah betul pun ya, ataupun di antara kalimah, di antara huruf-huruf tu di tengah-tengah lah. Okey. Sementara Qalqalah kubra, Qalqalah besar ataupun Qalqalah yang ni, dia berada, ataupun huruf Qalqalah tu berada di hujung kalimah, hujung perkataan. Alaq. Dia lebih kepada getaran tu, bunyi tu lebih lah kayaknya. Mudah ceritanya, lebih kubra, kuat kan, ataupun besar. Sughra tu bittaqwa. Dia tak adalah selampau ni sangat. Bittaqwa. Matla'i, matla' kan. Dia matla'i, dia tak dah terlampau ni kan. Sughra ni lagi ni lah, lagi kuat ataupun lagi besar adanya bahagian ni lah kan. Baik, terus pada contoh dan kita tengok apa yang kamu boleh inilah, boleh belajar huruf. Terus pada contoh. Contoh yang pertama, Qaf, huruf Qaf, bittaqwa, itu Qalqalah sughra. Okey, yang berada di tengah. Kalau Qalqalah kubra pula, alaq. Qa tu ada sikit qa. Sekadar kita dengar je. Orang sebelah dengar tak payahlah sampai orang sebelah ataupun satu rumah dengar pula kan. Tak payahlah. Sikit sekadar kita dengar je. Kan? Tapi kalau pakai mic tu, dengarlah ramai kan. Itu lain lah. Okey. Satu lagi contoh, ahaq. Okey. Tu di hujung dia berhenti, wakaf kan. Huruf Qalqalah tu, so jadi Qalqalah kubra. Yang kedua pula ta. Matla'i. Tu sughra.
Qalqalah kubra dia sirat, sirat. Okey, di hujung, berada di hujung. Hujung maknanya hujung kalimah lah. Tengok di hujung sekali kan, hujung kalimah tu. Kalau tengah-tengah ataupun berada di antara perkataan tu dikira qalqalah sughra. Ba pula abwabiha. Okey, itu qalqalah sughra. Qalqalah kubra dia albab ataupun al-hubbi, al-hubb. Contoh ni al-hubb, sebab dia berada di hujung. Okey. Jim pula tajri. Tu sughra. Kalau kubra dia azwaj, fajji, fajjin. Dia ada sambungan tapi berada di kalimah tu ada di hujung. Kalau sambung tu kiranya dikira lain lah kan, bersambung tu kan. Dal pula falyad'u. Itu sughra. Kubra dia alhamid, asyadda, asyad, asyad. Kalau sambung lah kan. Ni asyadda. Okey. Yang bawah tu dia kata huruf qalqalah ialah qaf, ta, ba, jim dan dal. Terdapat dua jenis qalqalah, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Tu kita dah terangkan tadi. Baik, kita tengok pusat sebelah. Ini penerangan secara lanjut lah mengenai qalqalah kubra, sughra dan qalqalah kubra tu. Okey. Sama juga, ini cuma ayat dia tu panjang lah sikit. Okey, kita tengoklah beberapa contoh lah. Saya nak ambil contoh. Kita ambil contoh yang panjang lah sikit. Kita tot. Okey. Okey, qalqalah sughra dia berada di tengah-tengah perkataan, tengah-tengah kalimah. Innal insa. Siap. Dia besarkan sikit. To ni. Okey. Innal insana la yatgha. Berada di tengah-tengah. Kalau dia berada di hujung pula, qalqalah qalqalah kubra dia, okey, qalqalah besar dia ya'maluna muhit. Dia bunyi tok sikitlah. Ni saya jelaskan sebab takut kamu tak dengar kan. Tapi sebenarnya untuk kita dengar je. Muhit. Sikit je. Okey. Satu lagi saya tunjuk sebab tadi kita dah tengok banyak kan. Satu lagi saya tengok, saya tunjuk huruf jim. Kalau qalqalah, siap. Qalqalah sughra, qalqalah kecil dia yang ni. Rabbikar ruj'a, ruj'a. Tu sughra, kecil dia. Sementara qalqalah kubra yang besar di hujung dia zatil buruj. Bawah pula jidala fil hajj, jidala fil hajj, hajj. Sebab kita nak berhenti hajj. Cuma je tu ada sikit lah. Nak bagi getaran hujung ni kan. Baik. Yang lain tu kamu boleh baca sendiri. Saya tengok pandai. Sedikit pandangan sebelum kita meneruskan muka surat yang selepasnya. Qalqalah sughra lantunan dan ditekan perlahan yang berlaku ketika menyebut huruf qalqalah bertanda sukun di tengah kalimah yang dibaca ketika wasal. Okey, kita dah teranglah. Maknanya di tengah, qalqalah kubra pula di hujung. Okey. Ni untuk muka surat yang seterusnya, muka surat 39. Maaf. Muka surat 39 ni dia bagi tahu tentang kalimah-kalimah yang kamu boleh ataupun kalimah-kalimah qalqalah lah. Ni kamu kena baca sendiri ataupun baca dan kamu boleh test diri kamu kan. Contoh saya bagi satu atau dua. Iqra wa rabbukal akram. Qalqalah dia qaf tu.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tu ada dua. Dalam ayat tu ada dua qalqalah. Okey, dua-dua qalqalah sughra. Okey. Yang lain kamu boleh baca. Saya harap kamu rasa kamu dah faham. Okey. Ini kamu boleh baca secara macam saya dah baca tadi lah. Kan? Cuma saya nak bagi kamu latihan. Saya bagi latihan, saya tunjukkan cara dia. Cara yang menjawab latihan tu lah. Okey, dia nak kelaskan aja, mudah aja sebenarnya. Kelaskan bacaan qalqalah tersebut. Kelaskan ataupun kategorikan lah. Kalau qalqalah ada 5 huruf kan? Qaf, ta, ba, jim, dal. Semua ada 5 ni. Allah tak Qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi kamu masukkan aja. Contoh, saya ambil satu contoh lah. Saya ambil wan najmu. Mana qalqalah dia, huruf qalqalah dia jim ni kan. Jim ni tak tahu apa terang. Masuklah dekat jim. Tulis. Okey. Yang ada printer tak apalah, boleh tulis. Yang tak ada printer tak apa, bagus kamu bersalin. Tak ada masalah. Salin 2 kali pun tak apa. Salin atas, salin bawah pun boleh. Okey. Lagi banyak salin lagi hebat sebenarnya kamu. Okey, kamu menulis lagi pula kamu menulis tu ayat Quran. Kan? Pahala menulis, pahala memandang lagi banyak, lagi besar. Okey, tapi kalau yang ada printer tak ada masalah. Print pun tak ada masalah. Cumanya ni tulislah. Okey. Baik. Saya harap kamu faham apa yang kita pelajari hari ini, dan saya ingat kamu tolong jangan lupalah benda ni. Terutamanya huruf-huruf tu jangan lupa. Sebab ini kamu akan belajar dan kita akan bawa Quran ni, kita akan belajar sampai mati. Kita akan guna sampai mati, sampai kita meninggal. Kan? Okey. Jadi kita kena ingatlah huruf-huruf, ingat hukum-hukum tajwid dan sebagainya. Baik, apa yang baik pada Allah, apa yang buruk pada kalamah ustaz, saya akan bersiapkan dan boleh hantar, boleh WhatsApp ustaz personal. Tuliskan tanda lah, insya-Allah. Baik. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.